Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa khususan ila muallif al-kitab Syekh Abu Fakhruddin Muhammad Daud bin Yusuf وأصوله وفروعه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال الشيخ مؤلف رحمه الله ketika tabligh. Kita sambung balik perbincangan kita, kitab Ar-Risalatut Tauhidiyah, Ar-Risalatut Tauhidiyatu, pada halaman ke-43, ketiga tabligh. Ketiga dari 4 perbahasan berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita dah bincang dah Siddiq, Fatanah, ya. Kita dah bincang dah Siddiq dan Amanah, tinggal Tabligh dan Fatanah. Yang ketiga dari 4, Tabligh. Ertinya, apa maksud erti? Erti terjemahan, menyampaikan barang yang disuruhkan. Mereka itu Rasul. Apa maksud tabligh? Menyampaikan barang yang disuruhkan, disuruh akan mereka itu Rasul. Disuruh apa? Disuruh dengan persampaikan dia barang. Apa itu tabligh? Dia menyampaikan sesuatu yang disuruh untuk dipersampaikan. Dekat siapa yang Rasul ini perlu sampaikan? Kepada makhluk. Kepada makhluk, baik manusia, baik jin. Mana Rasul ni, antara sifat mereka ialah tabligh. Dia mesti menyampaikan, dia wajib menyampaikan. Mustahil dia menyembunyikan apa-apa yang disuruh untuk disampaikan. Tapi kita kena ingatlah, dekat Nabi ni paling kurang kita boleh sebut ada 3 benda. Yang pertama, disampaikan kepada Nabi untuk Nabi seorang saja. Nabi tak beritahu siapa-siapa. Contohnya rahsia-rahsia asrar yaumil qiyamah, rahsia-rahsia berkenaan dengan hari kiamat contohnya. Dan ada juga benda yang disampaikan kepada Nabi tapi diberi pilihan. Nak cerita pun boleh, tak nak cerita pun boleh. Dan bukan semua orang dia cerita. Ada orang tertentu, ada sahabat-sahabat yang tertentu yang dikira sebagai mereka ini mampu untuk menerima ataupun mengetahui apa yang nak disampaikan itu. Itulah mana benda yang khusus lah. Dan yang ketiga,
sesuatu yang disampaikan kepada mereka dan disuruhkan untuk menyampaikan semuanya kepada makhluk. Tentang ahkam. Apa itu ahkam? Hukum hakam lah. Ini wajib, ini haram, ini sunat, ini makruh, ini harus. Berkenaan dengan sirah, kisah terdahulu dan kisah yang mendatang. Al-Quran lah kita kata. Maka kata pengarang lagi, sin soal apa dalil tabligh itu, apa bukti kita kata Nabi itu wajib bersifat dengan menyampaikan. Jim jawab dalilnya begini, iaitu jikalau nampak? Ingat balik tak perbincangan kita ilmu tauhid ataupun teologi ini, sekiranya dia menggunakan perkataan jikalau dalam nak menentukan sesuatu hujah. Jikalau, seandainya, sekiranya, itu dipanggil sebagai fardu takdir. Fardu takdir mana andaian. Maknanya dia tak bagi bukti yang secara zahir, secara jelas, secara directly, tapi dia memberi satu bukti yang kita perlu fikir dan kita memperakuinya. Ya tak ya juga. Ya tak ya juga. Saya beritahu kata, tuan-tuan, saya orang yang kaya. Moga-moga lah, amin. Kaya pahala. Kaya pahala. Kaya harta ni tak apa nak hajat lagi lah. Pasal dia tengok-tengok, dia kena soal teruk nanti ni. Ada kisah yang pemilik sebilah kapak yang buruk tu. Dia ada masa kita cerita. Jadi kaya. Tapi tak apalah, kita bagi contoh lah. Contoh, saya seorang yang kaya, saya beritahu. Jadi orang bertanya, Datuk tanya, ke ustaz ni yang kaya ni? Kaya. Apa bukti ustaz kaya? Datuk tak puas hati. Nak tahu juga apa bukti ustaz kaya? Saya tak cerita apa yang saya kaya. Saya hanya bagi satu benda yang bagi benda ni Datuk berfikir, oh ya tak juga kan. Apa dia? Datuk, kalau nampak, kalau, jikalau, sekiranya, seandainya, kalau saya tak kaya, macam mana saya nak boleh ada kereta sampai 4 biji, 5 biji? Kalau saya tak kaya, macam mana saya nak boleh ada rumah sampai 4 biji, 5 biji? Tok fikir, oh ya tak juga, mana kaya. Samalah sini pun. Apa dia? Jikalau Nabi itu menyembunyikan, apa? Maknanya tidak menyampaikan lah. Kita tanya apa bukti Nabi itu mempunyai sifat tabligh, dia mesti menyampaikan. Buktinya, jikalau menyembunyikan, kalau Nabi itu bersifat, dia memiliki sifat suka menyembunyikan dan menyusutkan. Apa itu menyusut? Kau ni cakap tak nyusut? Kalau belah utara cakap menyusut. Dia main aci nyusut, main aci nyusut. Apa dia? Sorok, aci sorok. Simpanlah, simpan, sorok. Menyusut yang ni sorok. Yang kena tulis tu. Esok ni nak tahu apa nak terjemah. Kan siapa? Seorang kita tengok hari ni. Kita ni tak lah. Kita ni bukan ustaz, bukan kebunnya. Tapi dia tengok ustaz-ustaz, tok-tok guru seorang duk meninggal. Hak tua pun meninggal, hak muda pun meninggal juga. Orang pergi hak tua sudah lah meninggal, hak muda tunggulah sah. Ni hak muda pun meninggal juga. Hak ustaz ngajak kita sini pun rasai 2-3 orang dah. Seorang dua duk meninggal dah. Hak muda-muda pun meninggal. Jadi esok ni puak-puak tu tak ada habis, kita nak baca lagu mana ni? Jadi sementara kita diberi peluang, kita tulis sungguh-sungguh. Pasal tu Al-Alim Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hassan, dia pun tak boleh ngajak dah. Duk ada lagi antara anak murid tua kepada Tuan Guru Haji Omar Zuhdi yang bertanggungjawab mengasaskan Madrasah Misbahul Falah. Kalau kata di negeri Kedah ni sebut Madrasah Misbahul Falah, pondok lanai ni orang tak ragu. Orang tak ragu lagi, itu memang betul-betul keilmuan sungguh lah. Jadi anak murid tua dia Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hassan, dia pun dah tak larat dah. Dia sebut apa pada anak murid dia? Masa kita duduk dengan dia tu, dia kata ngaji kitab ni niat nak mengajar. Dia kata
Masa kita mengaji tu, kita buka kitab tu, niat aku nak mengajak balik kitab ni. Jangan sekadar buka kitab ni seronok-seronok lah, tumpang tak ada nak buat apa jam malam ni. Tu nak kira barang ramai yang tak pun tak habis lagi tu. Ngaji bila puan-puan dapat juga pahala duduk dalam majlis ilmu. Jangan niat lagu tu. Kita ni kena haloba, kena tamak. Bukan tamak harta, tapi tamak pahala. Nak dapat pahala ni, hebatnya umat Muhammad SAW ni, Allah Ta'ala gandakan amalan dia tu, pahala amalan tu kadang-kadang dengan gandaan yang pelik-pelik. Satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam. Dan antara nikmat kerahmatan lagi Allah Maha sayang Allah pada kita, amalan tu tak ada buat, baru niat dapat dah. Dapat dah pahala niat dapat dah. Contoh Datuk, contoh. Datuk ni marah bagi contoh marah Datuk ni. Contohnya apa? Amalan nak ada 2 rumah. 2 rumah. Mana 2 orang rumah lah. No? Tak mampu. Tapi niat. Makan pahala niat dulu. Ustaz tak ada contoh lain, asyik contoh tu yang tak. Nak cerita apa? Secara realitinya orang lelaki-lelaki ni tak ada tajuk lain. Sembang tu kita ni dengar apa meluat. Bukan meluat pasal apa? Pasal sembang saja, buat tak pun. Sembang daripada muda sampai nak mati. Nikah dua. Ni duduk demam, duduk ketak ni. Dengar kena nikah dua, makin selek sembang elok. Semangat semua, tapi nikah tak juga. Kenapa tang tu lah meluat sikit tu, sembang saja. Buat tak juga. Datuk Menteri lah masa tu, Datuk Menteri masuk dengan dia ke pedalaman Sabah, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Ahmad. Dia tak sembang, dia duduk makan. Pasal dia buat kerja lagi, dia pergi jumpa orang, entertain Islam sebagainya. Lepas tu mereka lah duduk sembang, memang besar lah orang lelaki sembangnya. Jadi bagus juga sebenarnya orang tua-tua kata orang lelaki ni kalau dah jenis sembangnya, insyaAllah kan, lazimnya, bukan insyaAllah, lazimnya dia tak buat Tapi kalau jenis diam tu beringat, diam tu jaga. Tak apalah, dia pun duduk sembang. Saya pun ada sekali, kita pun tak sembang, ada orang tua-tua, kita orang muda kan. Sementara dia nak bangkit basuh pinggan, dia dah tiba airport tu sekali. Dia kata, kita ni kalau tak mampu nak buat, niat pun tak apa dah, makan pahala niat dulu. Jadi dia sebut tu apa? Betul tak? Betul. Bukan setakat benda yang kita sebut tadi ni, soal poligami, tapi benda lain pun. Kita nak bangun malam tahajud, memang tak bangun-bangun. Sembangnya nak bangun, tak bangun-bangun. Niat, ya Allah, aku nak bangun malam ni tahajud. Dapat dah pahala niat. Tu kata situ sini ni. Maka Tuan Guru kata tadi, kita niat mengaji ni, niat nak mengajar. Tak tahulah bila nak mengajarnya, tapi niat dulu. Siapa kita nak ajak? Anak kita, cucu kita. Petang-petang sambil minum kopi, sambil minum teh, cerita kat cucu, ni cucu, Maisan, Tok nak cerita ni, nenek nak cerita, opah nak cerita ni. Apa dia opah? Nabi ni dia ada 4 sifat yang wajib. Makna sifat ni mesti ada pada Nabi. Tuan-tuan, kita kena cerita benda ni pada anak cucu kita. Ini duk cerita pemain bola sepak, kelab tu, kelab ni, pelakon tu, pelakon ni. Cerita yang ni dulu, yang ni wajib. Kan kita dah sebut dah perbincangan yang lalu. Ingat tak masalah kerasulan ni? Apakah pendapat ulama bagi orang yang tak kenal Rasul? Masalah ditanya, Ismail tu siapa? Tak tahu. Sulaiman tu siapa? Tak tahu lah. Daud tu siapa? Tak tahu. Kan? Jiran rumah ke? Itu mana nama Daud juga, tapi yang dimasukkan Daud dalam perbincangan ni siapa? Tak tahu. Maka ada ulama yang menyatakan orang itu menjadi kufur kerana tak tahu itu adalah Nabi. Sebab tu kena ingat, Daud tu siapa? Rasul, dia seorang Rasul. Sulaiman tu siapa? Dia seorang Rasul. Yaqub tu siapa? Dia seorang Rasul. Ibrahim tu siapa? Dia seorang Rasul. Maka dia kena hafal 25 orang Rasul tu, kena ingat. Sebab ada ulama kata kalau dia tak ingat Ibrahim tu siapa? Tak tahu. Ismail tu siapa? Tak tahu. Maka orang itu boleh menjadi orang yang kufur, kafir. Na'udzubillah. Payah juga lah. Maknanya selain kita dah ingat benda-benda yang lain, kita kena ingat yang ni lagi penting. Jadi suruh anak cucu kita cerita kat dia. Dan bila dah tahu tu Rasul, ingat Rasul ini ada 4 sifat yang wajib. Siddiq kita dah cerita.
amanah kita dah serta. Ni salah satunya tabligh. Dan menyusutkan. Jadi bila kita nak mengajar, kena tulis elok. Bila kita niat nak mengajar, kita akan tulis elok. Susut, menyusutkan dengan maksud sorok. Menyusutkan dengan maksud sorok, maknanya menyembunyikan lah, atau tafsir lah. Apa yang disembunyikan? Sesuatu daripadanya. Daripada mana? Daripada barang yang disuruh untuk disampaikan. Perkara yang Allah Ta'ala suruh sampaikan, dia menyembunyikan. Yang ceritanya, kalaulah Nabi ni tak memiliki sifat tabligh, bermaksud kata Nabi ni seorang, Rasul ni seorang yang menyembunyikan ataupun menyusutkan ataupun menyorokkan sesuatu daripadanya. Apa jadi? Nescaya tersembunyilah hukum-hukum itu atas kita. Hukum mana? Hukum yang disembunyikan tu lah. Maknanya ada orang, sebab tu sini tuan-tuan, sini kena jelas. Ada hari tu yang ajaran sesat tu, siapa nama? Bukan ayah Pin, bukan saya ingat Rasul Kahar ataupun Tuhan Harun ke apa tu, yang mana dia mengatakan tugas aku adalah menyempurnakan kerasulan Muhammadiyah. Mahal dia tak menolak Muhammad sebagai Rasul, dia tak menolak Allah sebagai Tuhan. Cuma dia kata peranan aku Rasul ni sebagai menyempurnakan balik tugas Rasulullah yang tak sempurna. Berkembang ke dia? Kembang ke dia? Ya tuan-tuan, kalau kita tak mengaji yang ni, kita mungkin boleh mana ada benda lagi yang Allah simpan. Dan dia pandai-pandai pelik ayat Quran. Dia baca ayat Quran, dia terjemah dengan logika yang kita fikir, betul juga ayat ni. Tu kita yang bisa mengaji, kita yang tahu ayat tu. Kalau orang awam, awal lagi. Sebab tu tuan-tuan, cukup mudah hari ni orang runtuh akidahnya di akhir zaman. Jadi maka dikata kat sini, tersembunyilah. Kalaulah Rasul itu bersifat dengan menyembunyikan, kalau Rasul itu tidak bersifat dengan tabligh, maknanya bersifat dengan menyembunyikan. Kalau Rasul itu bersifat dengan menyembunyikan ataupun menyimpan ataupun menyorok, menyusut, apa jadi? Nescaya tersembunyilah hukum-hukum itu atas kita. Mana ada benda yang kita tak tahu, maka tiada dapatlah kita mengikut akan suruhan dan tegahan mereka itu Rasul. Tak dapatlah kita nak ikut perintah mereka, sebab ada benda yang mereka sembunyikan. Termasuk mereka itu adalah Allah kan? Allah dan Rasul. Tak dapat kita nak laksanakan perintah Allah dan Rasul sebab ada benda yang Nabi sorok, ada benda yang Nabi simpan, yang sepatutnya Nabi kena sampaikan. Dan jikalau begitu, nescaya sia-sialah bangkitkan pesuruh itu. Kalau kita tak mampu nak ikut suruhan dan perintah Allah dan Rasul, sia-sialah pesuruh ataupun Rasul itu diutus. Cuba kita lihat apakah objektif pengutusan Rasul itu kepada umat. Apakah objektif dia, matlamat dia? Iaitu untuk menyampaikan segala risalah Allah. Macam kita macam postman lah, kita kata kan postman. Apa tu dia postman? Postman tu kira Rasul lah tu. Rasul sudut bahasa, bukan istilah, sudut bahasa. Utusan. Utusan dari Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Cerita Piramli tu apa? Abdul Wahid apa tu? Kan main tak posto utusan daripada bapa mertua. Apa dia? Hari ulang tahun kelahiran. Ini utusan, pesuruhlah Rasul, risalah dipanggil. Jadi kalau postman ni apa objektif dia? Menyampaikan segala yang diutuskan. Utus barang, utus surat, dia akan sampaikan. Tiba-tiba dia buat sorok. Kan ada berita itu hari yang postman tu buat sorok, punya banyak surat dalam rumah kan. Jadi objektif utus kita melantik dia sebagai postman untuk menyampaikan risalah kita, menyampaikan barang yang kita kirim. Jadi kalau dia simpan, dia sorok, tak tercapai dah objektif tu. Marah tak kita pada postman? Marah lah. Maka itulah Allah Ta'ala marah kepada Rasul. Okey, nampak? Dan iaitu yang dikatakan sia-sialah kita lantik, sia-sia Allah lantik Rasul. Kalau kata kita sia-sia kita hantar barang dekat postman, suruh hantar dekat kawan kita, sia-sialah.
Kalau kita kata macam tu, mustahil. Kenapa kita kata mustahil? Sia-sialah Rasul itu diutuskan. Dan sia-sia Rasul itu diutuskan tu mustahil, akal tak boleh terima. Kenapa kita nak katakan tidak ada, sia-sialah Nabi itu diutuskan sebagai perkara yang mustahil? Kenapa? Kerana melazimkan jahil Tuhan kita. Maknanya kalaulah Rasul itu sia-sia saja diutuskan, itu juga memberi maksud Tuhan kita itu jahil. Dia tak tahu yang Nabi, yang Rasul itu simpan, sorok, susut apa yang dia suruh sampaikan kepada hamba-hambanya. Tuhan suruh sampai, Rasulullah sampaikan siang wajibkan semayang, wajibkan yang ni, haram buat ini, haram buat itu. Tiba-tiba Rasul sorok, simpan. Kan? Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu. Adakah begitu? Tak. Tuhan Maha mengetahui. Nampak kesan kalau kita tak mempercayai Nabi itu seorang yang tabligh, kita juga secara automatik mengatakan Allah itu jahil. Sebab Allah itu jahil? Mana dia tak tahu kata Rasul yang dia lantik itu menyembunyikan sesuatu yang disuruh sampaikan. Bahkan mustahil Allah itu jahil. Kenapa? Kerana melazimkan jahil Tuhan kita itu yang membangkitkan pesuruh itu. Tuhan yang bangkit pesuruh itu, dan dia tak tahu rupa-rupanya pesuruh dia itu menyembunyikan apa yang disuruh. Jikalau begitu, mana? Jikalau kita kata mustahil Allah itu jahil, Allah tahu, sebab dia tahulah dia lantik pesuruh itu, dan pesuruh itu takkan boleh menyembunyikan apa yang dia suruh sampaikan. Habis itu jikalau begitu, mestilah sabit. Apa maksud sabit? Confirm, of course, sure. Sabitlah, mestilah sifat tabligh itu. Maknanya confirm, wajib sifat tabligh itu, bukan lagi mustahil. Dan mustahil lawannya, mustahil sesuatu yang akal kita nafikan. Apa yang kita nafikan? Lawannya yang kita nafikan. Mana lawan dia? Lawan mana ni? Lawan kepada tabligh, artinya menyampaikan. Lawannya apa? Iaitu menyembunyikan. Yang tu kita nafikan. Habis, selesai. Senang ya? Kan payah mana? Baca tak faham, baca lagi sekali. Tak faham, baca lagi sekali. Alayya bil qiraah, di atas kita ni baca. Ya? Allah bil maftuhah, di atas Allah Ta'ala lah nak memberi faham. Bukan kita yang beri faham. Kat ustaz, seronoklah ngaji ustaz tu. Sebab apa? Faham jelas satu-satu. Ustaz tu dia pandai bagi orang faham dah. Kat ustaz tu kan, dia pun pandai sembang ya. Kalau Tuhan tak bagi faham, tak faham. Ni duk banding pula, seronok ngaji ustaz ni. Ustaz tu tak seronok, seorang tu tak seronok. Jangan, na'udzubillah, hilang berkat ilmu kita. Kadang-kadang dengan sebab ustaz yang kita kata tak faham, pula dengan sebab berkat dia kita jadi faham. Faham kat mana? Faham dekat ustaz yang ngajak faham ni. Tu. Siapa? Ya, silakan. Itu satu contoh lah. Tapi pada satu perkara yang lain, cara presentation daripada ustaz itu yang mengurangkan jemaah untuk cara mungkin cara dia cakap perlahan, cara contohnya kurang, ataupun dia kurang mesti ada benda-benda itu. Tapi kalau yang apa yang ustaz cakap tu tadi okey lah. Yalah, maknanya satu di pihak ustaz lah, kita kata pihak pula. Kita nak kata, orang kata apa, di pihak dia tu, kalau kata dia seorang yang amanah dalam nak menyampaikan ilmu, dia mesti ada istiadat, dia panggil persediaan. Kalau dia tak bersedia, dia tak berani. Kalau kita tengok cara tok guru kita ni, kalau tok guru kita, dia amanah dengan ilmu. Amanah dengan ilmu termasuk dia ni kalau bersedia menyampaikan ilmu. Kalau dia tak bersedia, dia tak berani nak cerita. Benda-benda yang bukan bidang dia takkan berani cerita. Kalau bidang ni, baru dia berani cerita. Itu maksudnya tu. Jadi tapi hari ni kita tak nafikanlah ada di kalangan asatiza, di kalangan ustaz-ustaz yang bukan bidang dia pun dia nak hurai semua. Dan bukan bidang dia pun dia nak hurai semua. Kata orang ni kata kat diri sendiri tadi kan. Jadi maknanya benda tu yang menyebabkan menjadi musibah yang besar kepada masyarakat, kepada umat. Cuma di peringkat kita macam mana pula tu dia lah. Kalau dia tak amanah, dia dengan Allah, dia tangguhlah. Kita pula macam mana di peringkat kita ni, kalau boleh kita bersangka baiklah, kita kata. Agak tak faham, sudah kan. Nak macam mana?
kan. Sebab nak kata kita tak faham, ada orang lain yang faham. Nak kata ada orang yang faham, ada. Nak kata kita faham, ada juga orang lain yang tak faham. Habis tu sudahlah. Yang tu kita ambil yang tadi, ambil keperkataan duduk dalam majlis ilmu lah kita kata. Setiap kadang-kadang macam saya lah, kan kata orang lain, saya sendiri, orang yang faham lorat Kedah, dia mudah faham lah. Kadang-kadang dia cakap Kedah juga. Tapi yang tak faham lorat Kedah, dia rasa payah pula. Apa ustaz tu dah main KL, cakap KL lah. Dia cakap Kedah buat apa. Nak buat macam mana kan? Cuba cakap, tapi bini pun marah, dia kata. Terbang tak cakap KL lah, kami dengar geli telinga. Mana ada orang KL cakap Belanga kan? Mana ada orang KL cakap timba, cakap baldi kan? Jadi tak apalah, mana cerita. Iaitu yang paling penting di sudut keilmuan ni, dia kena bersedia. Bersedia di sudut, dia kena tahu mahir ilmu tersebut dan juga cara penyampaian sekadar yang dia mampu. Di peringkat kita pula, pelajar-pelajar ni, kita kena sangka baik. Sangka baik maksud kata, mungkin kadang-kadang contoh macam kami mengaji dulu ni, Baba Mat ni tak ada lah meninggal dah, baru meninggal, duduk di Kupang. Kita pergi mengaji ni, baju butang pun tak buhadah 1, 2. Tak apalah, ni terbuka ni, pagoda pun tak pakai dalam. Mengajak nampak perut ni, mengajak dia nampak perut, baca pun kita tak faham. Balik setengah tu, alihnya begini. Tak dia kalau tak tutup, kali tu saya bodoh. Tak apa, bijak tak faham apa. Kita ikut pergi pun sebaik kawan. Duduk tu, dia mengajak tak faham. Tapi kata keajaiban ilmu ni, bila kita balik main ke pondok duk rojok balik apa Bapa baca tadi, dia supaya dia bisik dengar kita. Lagu ni tu kata keberkatan. Tu kadang-kadang macam mengaji kita cerita tadi, Tuan Guru Haji Abdul Wahab Hasan, anak murid Tuan Guru. Dia mengajak ni, dia tua, umur insya-Allah 80 lebih dah. Padalil tabligh tu. Tengah mengajak tidur. Kita nak gerak tak berani, duduk tunggu. Kadang-kadang sampai 2-3 minit, lama 2-3 minit tu. Tapi barokah yang saya saksi sendiri, antara karamah dia lah, tidur makit-makit, siap berdengkuk lagi. Bangkit-bangkit, dia boleh sambung taman dia berhenti tadi. Kata karamah ni, dia boleh sambung taman dia berhenti. Hak tu saya pelik. Kita yang muda ni, cerdas lah kita kata ni, duduk baca taman tadi, hurai kat luar sikit lah, hurai luar tajuk sikit lagi, cari balik taman tadi, tak jumpa lah. Yang dia siap tidur, siap berengkok, bangkit sambung taman dia berhenti, tak tanya langsung kat kita taman. Ni antara benda-benda yang, kalau tak maaf cara peribadi, kalau kata saya suka bersangka baik lah kita kata, kadang tak faham tapi seronok duduk dengan dia, boleh mulazamah dengan dia pun jadilah. Macam mana? Contoh lah ni, dulu mengaji kat dia kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya karena Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malbari. Masa mengaji tak tahu, dia baca puk laju. Kita pun dia tak ada nak tulis apa. Tapi hari ni bila kita mengajak balik kitab tu, seolah-olah dia main bisik di telinga tu. Ni maksud dia. Ni maksud dia. Tu kata keberkatan tu. Dengan sebab apa? Barangkali masa kita duduk mengaji dulu ni, kita sikit pun tak biasa sangka buruk kat dia. Bahkan seronok main ngaji, tengok muka tu pun jadilah. Tengok muka tu, kena buka surat tak jumpa dia baca taman. Tengah-tengah baca angin tiup rum, dia baca pada awal balik. Baca pada awal kita kosok apa dia baca, tengok balik. Elok dia baca angin tiup belah ni lah, rum, kosok depan balik. Allah, detik. Tapi seronok mulazamah dengan mereka, dan hasil mungkin sebab itu hari ini kita dapat faham sikit-sikit insya-Allah. Teman-teman, tengok balik. Habis yang ketiga tabligh. Yang keempat fatanah. Tapi yang tu pun kena tengok yang amanah dengan ilmu lah. Tok guru ni bawa ada ilmu sungguh, padan lah kita sangka baik dekat dia pun. Pasal apa? Dia orang ada ilmu sungguh. Ni kadang-kadang main kita tak tahu main ke mana ni. Main duk majak buka kitab baca sebagai menyanyi banyak. Nyanyi lagu tu Hindustan, cara Hindustan kan. Sekali masuk lagu macam-macam. Kadang-kadang habis balik mengaji, aku mengaji tanpa tu tadi tak faham apa. Tak tahu mengaji apa. Ini banyak kat pasien tu. Main baca kitab, baca sebagai urai pergi ke Zimbabwe, London, patah balik ke mana. Ada pasien tu hari ni. Lepas tu kalau kita tengok tok guru ni, dia urai tak banyak. Hak cerita dalam kitab tu padan, nak jenis tu padan lah kita sangka baik pun, sebab dia memang orang alim dulu. Hak ni kadang-kadang main
tengok mayang pun dengan hukum qauli pun hukum fi'li pun tak apa nak kena, kita nak sangka lagu mana lagu tu. Tapi tak apalah, sangka bila kita kata sangka baik bila. Keempat, fatanah, ertinya terjemah fatanah cerdik. Fatanah mana cerdik. Cerdik ni bijaksana. Cerdik ni bijaksana. Ada setengah ahli dia kata bijak laksamana. Laksamana ni ke mana? Dia mengawal. Tapi sini guru kita ambil pada huraian guru kita, dia kata ada dua huraian dekat perkataan bijaksana tu. Yang pertama, bila sebut kata qauluhu bijaksana tu, kalau kita di pondok dia sebut qauluhu pada perkataan bijaksana tu, yakni apa dia? Pertama, bijaksana dengan maksud sana akhirat. Sini hanya dunia. Dia ada dua, bijak sini, bijak sana. Kalau bijaksana, yakni bijaksana akhirat sana. Kalau sini, dunia. Jadi pilih nak bijak sini kan nak bijak sana. Ada orang dia bijak, tapi bijak sini, pandai cari duit, pandai cari projek, pandai buat rumah, pandai itu, tapi mayang tak erti, tauhid tak mengaji, ibadat tak tahu. Tak bijak sana. Dia bijak sini saja. Kita nak bijak sana. Bijak sini muncul, tapi yang penting nak bijak sana. Hak bijak sini tak ada masalah. Orang kafir berarti cara nak hidup, kan? Yang kedua, bijaksanatun. Ada maksud bijaksana, bukan bijaksana, tapi dengan maksud bijaksana. Sanatun, sana. Apa maksud sana? Tahun. Pandai dengan maksud pandai yang lama atau panjang atau sentiasa. Termasuk bijaksana. Pandai sungguh ahli ulama dua orang tu. Bijaksana apa ada maksud-maksud dia? Jadi mana kita faham bijaksana ni ada dua lah. Satu bijak sini dan bijaksana. Yang kedua bijaksana dengan maksud bijak tahun. Apa maksud tahun? Dengan maksud panjang masa. Pandai yang lama, yang panjang, yang sentiasa. Habis. Jadi keempat ni fatanah, artinya cerdik, bijaksana, iaitu tajam akal pula dah. Semua balaghah belaka ni nak hurai letih. Ku mana tajam akal? Akal pun nak cerita lagu mana akal ni? Tak benda bukan, macam nampak. Jadi tajam akal mana cerdik lah. Akal dia tajam sungguh. Satu makna yang sama, tajam akal. Sin soal apa dalil fatanah itu? Engkau kata Nabi itu ada sifat fatanah, Rasul itu ada sifat fatanah. Apa dalilnya? Apa buktinya? Jin jawab dalilnya begini, iaitu jikalau tidak cerdik. Nampak dia guna dalil dalam bentuk fardu takdir, andaian. Kalau Nabi itu tak cerdik, mereka itu, Rasul itu tak cerdik, nescaya bodohlah mereka itu Rasul. Yalah, kalau tak cerdik bodohlah. Mana boleh kita kata seorang tu dia tak cerdik tapi dia juga tak bodoh? Mana? Kalau tak cerdik bodohlah, kalau tak bodoh cerdiklah. Jadi dia kata sini, jikalau tidak cerdik mereka itu Rasul, nescaya bodohlah mereka itu Rasul. Okey, nampak tu satu. Dia ada muqaddimah ya. Dia muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kan? Kemudian natijah. Kan, natijah. Jadi, dan jikalau bodoh mereka itu Rasul, nescaya tidak kuasa mereka itu. Apa maksud tidak kuasa? Tidak mampu. Tidak mampu mereka itu Rasul pada apa? Memitaskan atau memitaskan. Dan tanpa dah memitaskan, letihlah. SP, memikir, memitah ini membalas, mematikan hujah. Itulah kita ni, nama tu elok dah, Surau Putra Al-Amin, SPAA Presi 8. Duduk di mana Presi 8? Putrajaya. Putrajaya ni apa dia? Pusat pentadbiran negara Malaysia. Hebat tu Putrajaya. Tapi dia mengaji kitab lagu ni, koman semua. Nah, patut mengajilah kitab-kitab moden.
Ini mengaji kitab-kitab turah lama-lama ni buat apa? Yang bahasa kita nak cerita upaya memintaskan ini, memintas. Dia nak pintas perkataan hujah, nak membalas perkataan lawan tu, nak mematikan hujah lawan tu. Tu maksud memintaskan. Yang duk mengaji ni pasal apa? Sebab walaupun kita duduk di mana pun, ibu negara ke ibu kota ke, kita sayang kepada khazanah turas, makhtutat ataupun manuskrip ulama Melayu kita. Pasal tu kita mengaji. Jangan duk rasa apa kitab ni lekeh sangat. Tak. Orang tanda syarat kita nak dapat berkat ilmu tu, kita ihtiram kitab, kita sayang kitab kita, insya-Allah. Masuklah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi maknanya kalau mereka tu tak cerdik, yakni mereka tu bodoh. Kalau mereka itu bodoh, makna mereka itu tak ada kuasa, yakni tak mampu mereka itu rasul pada nak memintaskan, nak memintas. Memintas ini memintas, nak membalas, nak mematikan hujah lawan. Dan mematikan putaran-putaran lawan. Tanpa pada putaran-putaran lawan, mana cakapan bolak-balik. Apa maksud putaran lawan ni? Putaran ni apa? Cakapan bolak-balik, berbelik merata. Betul tak? Bolak-balik, kok tu kok ni, kok tu kok ni. Ramli kata apa? Kena pandai membohong. Habis orang tu nak. Jadi dia pandai putar alam. Orang lain dia panggil putar alam. Mematikan putaran lawan lah. Contoh macam ni lah Namrud. Bila mana Nabi Allah Ibrahim kata kat dia, Nabi Allah Ibrahim ni dia kata, aku ada Tuhan bagiku yang paling berkuasa. Namrud kata, kuasa tahu mana sangat. Dia boleh menghidup dan mematikan orang. Namrud kata, aku pun boleh. Lagu mana pula dah? Orang yang dah dihukum mati, esok nak kena pancung, dia ampunkan, hidup. Lepas tu orang yang dapat keampunan, esok nak dibebas habis tempoh kena penjara, esok nak bebas, dia pergi tangkap suruh hukum bunuh. Dia kata, nampak, aku boleh berhidup nanti. Tu panggil putar alam tu. Doa buruk. Dia buat putar alam begitu ke Nabi Allah, dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim nak jawab apa? Nak jawab apa? Kalau kita pasal nak marah, aku cakap ni lebih buruk tu. Tapi Nabi Allah Ibrahim dia patahkan balik hujah. Dia kata apa? Okay, fine. Kalau macam tu, Tuhan aku dia boleh menaikkan matahari dari tempat tenggelam, daripada tempat dia naik dan turun tempat dia turun. Hang cuba bagi matahari tu naik daripada tempat dia turun tempat dia naik. Tak kata apa. Habis patah hujah. Kalau betul Tuhan, hang cuba alih. Tuhan aku boleh buat begitu. Hang boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Lekat api je lah. Himpun suruh rakyat-rakyat semua himpun kayu api, bakar. Buat lastik besar. Lastik tu untuk nak lastik Nabi Allah Ibrahim. Nak baling tak boleh, api terlalu kuat, kena pakai lastik. Nampak? Nak cerita hebatnya Rasul ni, dia boleh mematahkan hujah lawan. Jadi nak mematikan putaran-putaran lawan mereka itu Rasul. Dan jikalau tiada kuasa, kalau Rasul itu tak mampu yang demikian mana? Nak mematikan hujah lawan tu, nak memintas hujah lawan tu, nescaya berpalinglah manusia daripada mereka itu. Pasal apa? Hilang rasa haibah. No Rasul, tapi kalau hujah dengan musuh dia, tak boleh nak lawan hujah. Tapi tak pernah ada Rasul yang patah hujah dengan lawannya. Semua Nabi cakap tu logik belaka, kena belaka, betul belaka. Tamat Al-Quran zaman Rasulullah ni lagi hebat. Dia bukan hanya bercakap dengan cara bercakap manusia ni, hiwar biasa ni tak, dengan komunikasi tak, tetapi dia bercakap dengan sastra. Sebab itulah kalau kita tengok penghujung Nabi akhir zaman, Allah bagi yang paling all out, last, habis mental lah orang panggil. Apa dia? Kecerdikan. Kalau kita zaman Nabi Allah Musa, mukjizat dengan kesaktian, benda yang takjub, tak cakap tak apa. Bahkan Nabi Allah Musa sendiri dia minta pada Allah sebab dia ada masalah percakapan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kesan benda makan bara api sebagainya tu kan. Jadi cakap tak apa nak macam orang yang rasul-rasul yang lain tu, tetapi diberi kesaktian dan bentuk tongkat, campak jadi ular, pukul laut terbelah 7, pukul batu terpancut air. Mujizat dalam bentuk macam tu. Mana belum lagi kita katakan seperti mana umat akhir zaman ni, yang mana mereka ni masa ni zaman kita pun sama. Orang yang ada PhD, doktor falsafah ni dipandang hebat, walaupun percakapan dia pun tak belik.
Bukan kata orang, kata kat diri sendiri ni lah, kata kat diri sendiri. Pandai sikit buat metodologi begitu begini sebagainya, boleh. Walaupun tak betul. Walaupun tak betul. Tapi yang penting ada justifikasi yang boleh orang nak terima dengan cara kita nak hujah tu. Boleh jadi. Tapi Quran itu mematahkan hujah orang yang cerdik. Cuba kita lihat, orang Arab masa tu mereka sangat mengagungkan sastra ni. Cakap ni kalau sastra seperti syair-syair ni banyak di kalangan orang Arab. Kalau kita tengok dalam falsafah kesastraan mereka ni, dengan bahasa-bahasa tu hebat. Syair-syair mereka tu hebat. Maka Quran turun untuk mematahkan syair-syair orang Arab. Hebat. Mereka baca tak boleh nak buat Quran macam ni. Hebat. Tak boleh nak buat. Dengan ada di dalamnya ilmu nahwunya, sarafnya, mantiknya, badi'nya, balaghahnya, ma'aninya, usul fiqhnya. Ada belakang dalam tu. Mana nak faham Quran, dia kena ada ilmu yang lain pula nak faham sastra Quran. Ya Allah. Hebat. Jadi dia kata kat sini, kalau Nabi tak boleh macam tu, macam mana? Maka berpalinglah manusia daripada Rasul. Dan jikalau berpaling manusia daripada mereka itu Rasul, dan saya luputlah hikmah bangkit pesuruh itu. Hikmah, tujuan Nabi itu dibangkit supaya apa? Nak ada pengikut yang ikut surat Nabi. Tapi Nabi tak boleh nak mematahkan hujah. Nabi bukan seorang yang fatanah. Maka hilanglah pengikut-pengikut ataupun orang yang nak ikut Nabi ni. Sebab tu Allah bagi pada Nabi bersifat dengan sifat fatanah, cerdik. Apakah hikmah bangkit suruh itu? Iaitu menyampaikan hukum-hukum kepada makhluk. Tujuan Rasul itu dilantik untuk menyampaikan ketetapan kepada makhluk, yang ni wajib buat, yang ni haram buat dan sebagainya. Dan jikalau begitu nescaya sabitlah, confirmlah sifat fatanah. Okey, lepas tu mustahillah lawannya lawan fatanah tu secara tak langsung. Habis sikit lagi. Sin soal. Jadi lakon apa yang harus pada hak segala pesuruh itu ni. Sebab harus ni dia panjang juga huraiannya ni. Nak cerita harus Nabi ni bersifat dengan a'rad basyariyah. Apa itu a'rad basyariyah? Sifat kemanusiaan. Wa jaizum fi haqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafi fil maradi. Itu kita akan bincang nanti nah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tadi nak panjang malam ni ada orang di Pulau Abang Tasik ni belah pucung, kenal lah kita, ayah angkat kita lah. Dia tolong doa sekali lah. Pulau Abang saya duduk tenat. Dia duduk tenat. Jadi tak sembang pun tak pun nak bunyi. Jadi macam gulung, tanda-tanda tu ada lah, tapi tak apalah, kita sangka baik lah. Tapi semua nak pergi waktu belakang, tak ada yang kekal. InsyaAllah lagi nak pergi ke depan Asad, jadi kita pun tiawai sikit lah. Jelek panjang sangat. Cuma nak sebut lah insyaAllah, seperti mana biasa, bawa main suara madrasah. Alhamdulillah, bumbung duk mula pasang dah, besi-besi semua siap dah. Cuma nak letak order bumbung tak sampai lagi. Order lah, bumbung, mozaik pun tadi dia pergi cari semua siap dah, untuk nak siapkan komplek puteri. Komplek belakang tu baru naik tiang. Jadi budak-budak nak masuk dah bulan 1 ni. Muslimat ramai tanya dah. Muslimin dah mula dah. Muslimin memang dah kita dah 10 tahun dah muslimin, hak muslimat ni. Jadi dia pernah masuk bulan 1. Dah lagi kita mensyarat-syarat, kita pakai dulu bangunan depan ni, pakai dulu. Pak ni dah tak teruk macam belakang dia banyak lagi. Pakai dulu, pasang mozaik semua siap. Saat ni mula buat dah. Tarik lantai semua. Alhamdulillah muslimin ni bertolong sekali. Budak-budak pelajar main dia pun nak mengaji. Bila dia tengok ustaz-ustaz pun duk baca simen, dia pun tolong nak tolong juga. Tak apa bagus ikut lah. Hak ni khidmat kami dulu pun duk tolong tutup guru buat pondok semua. Lepas tu insya-Allah lah. Kalau kita siap ni pada boleh mula bulan 1 ni lah. Muslimat boleh mula dah. Mula dulu kat mana dah. Tunggu belakang tu tak tahu bila nak siap lagi. Pelan-pelan dia buat. Dia bolehlah pekat-pekat sumbang, buat wakaf. Niatlah untuk mak kita, untuk ayah kita. Siapa nak buat untuk mereka kalau bukan kita? Berkat kita buat untuk mak ayah kita, nanti kita mati anak-anak kita buat untuk kita pula, insya-Allah. What you give you get back. Kaedah dia macam tu. Bila kita buat orang akan buat kat kita, insya-Allah. Buat untuk mak ayah kita. Buatlah kat depa, siang kat depa. Dia pun duduk sorang-sorang dia kubur macam mana kan. Kita buat wakaf untuk mak kita, untuk ayah kita. Jadi kat luar sana ada wakil pelajar, ada tabung sebagainya, boleh bantulah. Termasuklah untuk mendapatkan tabung kita sini ada ide kotak. Termasuklah untuk mendapatkan habbatus sauda, titik buah lidah pagi-pagi. Tu sauda tu. Hak ni original UPM punya kelulusan. Jadi tuan-tuan, tapi kat kedai lain pun ada. Tapi tu kenapa nak ambil hak ni? Sebab hak ni hak madrasah punya. Sambil kita ambil, kita nak sihat, kita tolong madrasah. Ambil dulu tak apa, situ ada nombor akaun. Ada nombor akaun. Sebab tu 30 ringgit, nak buah 30,000 pun boleh.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma inna ma qara'nahu farudduhu ilaina 'inda hayatil asif. Baliklah, peliharakanlah, ingatkanlah segala ilmu yang baca, yang kami dengar, yang kami lihat daripada kebaikan ilmu itu, farudduhu ilaina, keluarkanlah ilmu itu saat kami hendak menggunakannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minkum.